Assalamualaikum dan selamat malam semua. Apa khabar? Harap semuanya sihat sejahtera. Macam biasa, malam Selasa akan nampak muka saya, Akila Syafiqah, dietitian SN1. Jadi malam ni, saya akan bercerita tentang minuman kesihatan si Bakton. Tapi sebelum tu, saya harap semua yang ada dekat rumah, semuanya sihat sejahtera, sihat walafiat. Saya nak cakap hi sikit dekat siapa yang ada dalam Zoom sekarang. Hai Alice, hai Dim, hai Casey, Cik Umi, Mike, Win, Zainab. So kalau anda belum lagi beritahu kawan-kawan yang lain, kenalan yang lain, boleh jemput ramai-ramai. Malam ni saya akan bercerita tentang topik minuman kesihatan si Bakton. Okey, bila cakap tentang minuman kesihatan si Bakton ni, SN1 ada banyak lagi minuman-minuman lain. Tapi hari ni saya akan sentuh 3 produk utama. Iaitu produk Shaji Coffee, Intesti dan juga Defeat Tea. Iaitu produk-produk yang berasal daripada kopi dan juga teh. Sebab kalau minuman-minuman lain, saya dah cerita dah sebelum ni. Jus One, Aruna Shaji, Jus Susaji, saya pernah cerita dah. Jadi hari ni saya akan ceritakan tentang 3 produk ni dulu. Iaitu Shaji Coffee, Defeat Tea dan juga Intesti. Okey, bercerita tentang minuman kesihatan si Bakton ni, ada orang berkata, apa yang anda minum ataupun makan, dia sama ada akan membawa penyakit ataupun melawan penyakit. Jadi harapannya kepada siapa yang ingin mencuba ataupun sudah minum Shaji Coffee, Intesti dan juga Defeat Tea ni, harapnya kita meminum sesuatu yang memberikan kita kesihatan. Itulah harapannya. Jadi tajuk pada hari ni, sebelum saya mula boleh ajak ramai-ramai. Jadi tajuk pada hari ni saya akan cuba kupaskan tentang 5 isu, iaitu apa statistik orang yang minum kopi dan juga teh, pengenalan kepada kopi dan teh ni, dan saya nak tahu juga orang yang ada dalam Zoom sekarang pilih kopi ataupun teh. Mana yang kita pilih? Okey, dan kemudian minuman si Bakton, dan yang terakhir sekali bila masa yang sesuai untuk kita minum minuman si Bakton berasaskan SN1 berasaskan si Bakton ni. Okey. Jadi pertama sekali saya ingin bercerita tentang statistik pengambilan kopi dan juga teh. Okey, pertama sekali bercerita tentang kopi ni. Kopi ni zaman dahulu dengan zaman sekarang lain. Kalau zaman dahulu, orang yang nak minum kopi, dia minum sambil-sambil borak dekat kedai kopi, borak dengan kawan-kawan, kita mengopi kita panggil kan. Kopi sambil borak-borak je. Itu dulu. Tapi zaman sekarang, kopi ni dah jadi satu keperluan. Dah jadi satu keperluan. Kopi ni diperlukan untuk ramai orang setiap hari yang nak bagi dia tenaga, tak nak bagi dia mengantuk, yang memerlukan dia kerja yang fokus. Sebab itulah, daripada zaman dulu, zaman kedai-kedai kopi tiam, sekarang dah banyak lambakan kafe hipster yang ada dekat Malaysia. Daripada kopitiam dah berubah kepada kafe. Dia punya fungsi kopi ni pun dah lain. Daripada sekadar minuman teman untuk berborak kepada satu keperluan. Jadi kalau kita dengar kopitiam ni, sebenarnya kopitiam ni datang daripada bahasa dialek Hokkien. Kopitiam maksudnya kedai kopi. Dia digunakan daripada zaman penjajahan British dulu dah. Kedai kopitiam. Kemudian barulah ditukar kepada kafe mengikut perubahan zaman. So kalau nak tahu apa beza kopi dulu dengan kopi sekarang, kalau kopi dulu, waktu dekat kedai kopi tiam dulu, dia gunakan kain putih tu. Kain putih sebagai kain untuk tapis kopi tu, letak air panas, lepas tu kita minum. Macam kopi O tu. Tapi sekarang kafe dah lain. Kafe kita di-brew. Guna mesin, kita tukar dia punya serbuk kopi tu, barulah diperah air dia. Kemudian barulah ada air macam latte, espresso, cappuccino dan sebagainya. So, kenapa pengambilan ataupun orang yang minum kopi ni semakin meningkat? Dia ada 2. First sekali sebab pemodenan dan juga kesibukan. Ialah kita dah tahu zaman sekarang makin moden, orang sekarang makin sibuk, perlukan kerja yang lama, perlukan tempoh untuk berjaga yang lama, dia nak kena minum kopi, lepas tu dia nak tenaga. Sebab itulah kopi semakin meningkat. Okey, jadi dia ada beritahu pengambilan kopi pada tahun 2022 sebanyak 48 juta kilogram. 48 juta kilogram biji kopi yang digunakan di Malaysia. Tinggi. Betul, tinggi. Jadi itulah cerita serba sedikit tentang kopi ni.
Kemudian bercerita tentang teh pula. Pertama kali orang yang membawa teh dekat Malaysia adalah Laksmana Cheng Ho. Laksmana Cheng Ho ni dibawa teh ke Malaysia mula-mula dekat Melaka waktu zaman Baba Nyonya dulu. Dekat orang Baba Nyonya dekat Melaka, kemudian barulah dibawa ke Penang dan juga negeri-negeri lain. So kita boleh tengok zaman dulu lagi dah ada dah teh ataupun artifak teh ni dekat Malaysia. So kemudian 80% pengambilan teh dekat Malaysia ni adalah teh hitam. Yang kita biasa ambil itulah teh hitam. Dan 20% lagi barulah teh Cina, teh hijau dan juga lain-lain. So teh hitam ni sebenarnya teh yang dah diperang ataupun fermented. Sebab tu dia berwarna hitam. Dan untuk pengambilan pula pada tahun 2017, 29 juta kilogram daun teh digunakan dekat Malaysia. Ataupun pengambilan teh sebanyak 29 juta kilogram daun teh. Kalau tengok kan 2017, kalau kita tengok sekarang 2024, mungkin pengambilan teh tu dah banyak dah. Mungkin berdouble dah. Tapi kita kena tahu pengambilan ataupun orang yang minum teh ni lain dengan penghasilan teh. Sebab dekat Malaysia ni permintaan tinggi tapi penghasilan daun teh kurang. Kalau daripada zaman dulu kita ada banyak ladang teh. Tapi disebabkan oleh masalah tenaga buruh, sekarang penghasilan teh dah semakin berkurang. Sebab itulah Malaysia terpaksa juga import teh-teh daripada luar negara. Okay, itulah cerita sedikit tentang teh. Kemudian sebelum kita nak pergi lebih dalam lagi, kita kena dulu kenal kopi dan juga teh. Datang mana daun teh tu? Datang mana biji kopi ni? Ni kita nak perkenalkan sedikit. Okay, sebenarnya untuk orang yang tak tahu lagi, kopi ni biji kopi ni datang daripada pokok ceri yang berwarna merah. Macam dalam gambar tu. Pokok ceri yang berwarna merah ataupun kita panggil kofia. Kofia. So daripada pokok ceri ni lah kita ambil dia punya biji, barulah kita hancurkan, kita bancuh dengan air panas baru dapat air kopi. Untuk pokok ceri ni ambil masa 1 tahun untuk matang. 1 tahun untuk matang. Untuk dia tumbuh dia perlukan suhu yang sederhana, tempat yang terlindung dan juga hujan yang banyak. Senang cakap macam hujan tropika Amazon dan juga bahagian-bahagian Afrika. So dekat sana banyak tumbuh pokok ceri kopi ni. Kalau tengok dalam globe dunia tu, dia punya benua kedua. So pertama, kedua. So negara yang ada dekat line yang kedua ni semua ada banyak tumbuh biji kopi. Okey, bercerita tentang sejarah penemuan biji kopi. Siapa yang mula-mula jumpa biji kopi ni dan macam mana boleh datangnya idea nak rebus biji kopi tu jadi air. So, kita dengar banyak legenda-legenda orang dulu, dia paskan kepada keturunan-keturunan dia sampailah ke sekarang. Yang paling terkenal adalah cerita tentang Kaldi. Kalau pernah dengar, Kaldi. Sekarang dah ada nama kedai dah, nama Kaldi ni. So, sejarah legenda yang kita dengar, Kaldi ni lah orang pertama yang jumpa biji kopi ni. Ni yang paling terkenal lah. So cerita dia macam ni, Kaldi ni dia pengembara kambing dekat negara Ethiopia. Pengembala kambing dekat negara Ethiopia. So dia bawa kambing dia dekat satu kawasan berbukit. Lepas tu kemudian kambing dia ni macam ada satu tempat semak tu dekat tepi tu, kambing dia cuba makan. Lepas tu tiba-tiba dia macam pelik. Kenapa kambing dia macam melompat-lompat ibarat macam nak menari macam tu. Melompat-lompat macam nak menari macam tu. Lepas tu mengembek kuat. Dia pun macam pelik sebab sebelum ni kambing tak pernah macam tu. Lepas tu dia pun macam, dia curious lah kan, dia nak tahu juga apa yang kambing dia makan kat situ. Dia pergi dekat tempat tu, dia try, dia cuba makan. Dia pun dapat rasa tenaga daripada tumbuhan tu, daripada pokok ceri ni. So bila dia jumpa ni, dia macam rasa macam excited tau. Dia rasa macam teruja. Dia berlari, cepat-cepat balik rumah, dia beritahu isteri dia, saya jumpa buah ceri ni. Lepas tu isteri dia kata, oh ni bahasa kuiti sikit lah. Oh ni dia hantar daripada syurga ni. Ibarat macam tu lah. Dia hantar daripada syurga ni. Lepas tu isteri dia nasihatkan dia kongsi buah ceri tu dengan Sami. So dia pun bawa lah buah ceri tu dekat Sami. Tapi Sami punya reaction macam dia tak suka sangat lah. Dia macam tak terima sangat. Tak terlalu teruja sangat dengan buah ceri ni. Dia rasa macam
bila Kaldi tu cakap je benda ni bagi tenaga, Chami tu cakap ni kerja syaitan. Dia cakap macam tu. The devil's work. Kerja syaitan. Lepas tu dia campak buah kopi tu kat dalam api. Campak buah kopi kat dalam api. Kemudian lepas pada campak dalam api tu, barulah tiba-tiba naik aroma kopi daripada buah ceri tu. Bila naik aroma kopi ni, semua sami-sami macam berkumpul. Sami-sami macam berkumpul. Lepas tu ada seorang sami keluarkan buah ceri tu. Kemudian barulah dia keluarkan, dapatkan biji kopi, dia cuba rebuskan dalam air. Kat situlah cerita air kopi, macam mana air kopi tu dijumpai. Tu cerita Kaldi. Sejarah penemuan Kaldi yang paling famous. Yang kedua, dekat negara Yaman. Dekat negara Yaman ni ada seorang ahli agama ni, ahli sufi, nama dia Syekh Omar. Dia ni terpaksa dihukum dan dihantar dekat satu gua yang sangat terpencil. Okay, bila dekat gua tu, ni legenda dekat gua tu dia macam berdoa lah. Dia sekarang ni sangat kebuluran. Dia berdoa supaya Tuhan dia hantarkan dia makanan lah. Hantarkan dia makanan. Kemudian ada seekor burung hantar satu dahan dengan buah ceri kat situ. Hantar satu dahan. Lepas tu dia cubalah gigit. Dia cakap pahitnya. Dia buang dalam api juga. Pahitnya dia buang dalam api. Lepas tu dia start bau aroma kopi tu. Sama je. Kemudian dia cuba lembutkan biji kopi tu. Dia cuba rebus. Kemudian dapatlah air kopi daripada situ. Tapi sebelum cerita tentang legenda macam mana dia jumpa biji kopi dan boleh buat air kopi ni, sebenarnya biji kopi ni dah digunakan sebelum tu lagi dah. Dia ambil biji kopi tu, dia jadikan bola yang bulat, campur dengan minyak sapi. Orang yang digunakan untuk pergi travel, untuk dia pergi berperang, dia dah gunakan sebagai kira macam bola tenaga lah. Kiranya setiap kali dia nak tenaga je, dia kunyah bola tu. Bola biji kopi ni. So itulah sejarah penemuan biji kopi. Kemudian kita cerita tentang pokok teh pula. Pokok teh ni kalau dalam bahasa saintifiknya kita panggil Camellia sinensis. Okey, cerita tentang pokok teh ni sebenarnya pokok teh ni telah dijumpai lama dah. Sebelum wujudnya tahun 1990-an, 2000 lagi. Sebelum mulanya sistem tahun ni. Dah jumpa lama dah dekat negara China. Orang China yang pertama sekali jumpa daun teh ni dan juga mula buat air teh, mula dikomersialkan. Daripada China barulah dibawa ke Jepun, Taiwan, Java, Burma ataupun negara sekarang Myanmar, Ceylon, Sri Lanka dan juga barulah dibawa ke Eropah. So, daun teh ni dah dikomersialkan di seluruh dunia start pada abad ke-19 dan juga abad ke-20. Okey, itu cerita sedikit tentang pokok dan juga daun teh. Okey, bercerita tentang sejarah penemuan daun teh. Macam mana orang boleh jumpa daun teh dan juga dibancur jadi air teh. Okey, cerita dia macam ni. Ada seorang emperor ataupun Laksamana Shennong nama dia. Laksamana Shennong. Dia ni seorang penguasa dan juga seorang saintis zaman dulu. Dan waktu tu dia macam dia suruh dia punya pembantu pergi tolong rebus air. Dia nak air panas. Tapi zaman dulu kita tahu kan, orang rebus air mana ada guna cerek ke dalam rumah ke, guna heater ke, tak ada. Orang zaman dulu dia punya pembantu tu pergi rebus air dekat kebun, dekat belakang rumah dia. Pergi rebus air dekat kebun, tiba-tiba nak jadikan cerita ada satu dahan iaitu daun teh yang dah lama, yang dah nak layu. Kemudian tiba-tiba daun tu jatuh masuk dalam cerek yang dia tengah rebus air tu. So bila masuk je, air tu dah jadi air teh, betul tak? Air tu dah jadi air teh. Tiba-tiba bila Laksamana Shennong ni try minum, dia rasa macam segar lah, menyegarkan, macam refreshing lah benda tu, menyegarkan. So dia start dari situlah dia macam dia nak tahu pokok ni pokok apa. Dia kan seorang saintis kan, so dia buat kajian sendiri-sendiri apa pokok tu, apa dia punya manfaat, kelebihan pokok tu. So dari situlah orang tahu
wujudnya daun teh. Okey, jadi untuk minuman kopi dan juga teh ni, kita tahu kan ada kandungan kafein dalam dia. Ada kandungan kafein dalam dia. Kafein ni kita tak boleh nampak. Macam dalam serbuk-serbuk tu kita tengok, oh ni kafein. Tak, kafein ni bukan satu benda yang kita boleh nampak. Tapi kafein ni adalah stimulan. Kafein ni lah yang buatkan kita bertenaga, kita tak mengantuk. Jadi dalam kopi dan juga teh, dia punya kandungan kafein berbeza. Kandungan kafein dalam kopi lagi tinggi berbanding dalam kandungan dalam teh. Sebab itulah sebenarnya teh ni adalah minuman yang sangat popular, sangat affordable, sangat murah dan mudah diterima ramai. Sebab dia punya kandungan kafein tu kurang. Selepas air putih, air teh ni adalah air yang paling popular sekali. Jadi dalam ni kita letakkan standard untuk kandungan kafein, bukan ikut apa-apa jenama. Untuk kopi, dalam 100 gram biji kopi mengandungi 40 mikrogram kafein. Kalau dalam teh, 100 gram daun teh tu 11 mikrogram kafein. Itu yang kita kena faham. Jadi, saya nak tahu apa pilihan anda. Anda suka minum kopi ke teh? Mana lagi anda lagi banyak minum? Boleh cuba reply dekat chat box ataupun ruangan komen. Saya nak tengok. Kopi ataupun teh? Okey, Cikgu Mi cakap kopi. Biasanya orang Melayu, dia akan pilih kopi, betul tak? Okey, jadi anda boleh komen dekat ruangan komen dan juga chat box tu. Okey, kemudian bila kita cerita tentang kopi dan juga teh ni, dia bukan sekadar minuman. Kopi dan juga teh ni ada kelebihan dan juga ada manfaat dia tersendiri. Kalau kita tengok dekat sini, dekat skrin sekarang, ada banyak kelebihan kopi. Tapi kita kena ingat, walaupun kopi ni boleh membantu dalam penyakit-penyakit yang saya sebutkan ke depan ni, kita masih kena ingat kopi dan juga teh ni hanya membantu. Kopi dan juga teh ni hanya membantu. Walaupun kita dah cuba minum, kita tak boleh jadikan minuman kopi dan teh ni salah satunya untuk penyembuh penyakit, contohnya. Jadi kita kena cuba rule out benda lain. Walaupun kita minum kopi dan juga teh, contohnya, tapi kita punya gaya hidup masih lagi tak sihat. Kita punya pengambilan gula, garam, minyak masih lagi tinggi. So, masih lagi tak boleh nak selesaikan semua masalah-masalah yang juga penyakit yang kita ada. Okay, bercerita sedikit tentang kelebihan kopi ni. Kopi ni boleh membantu dalam menurunkan gula dalam darah kita, iaitu diabetes. Dan juga untuk kesihatan kardiovaskular kita. Contohnya jantung, stroke dan juga salur darah. Kalau jantung ni, untuk kesihatan jantung ni, bila kita minum kopi, dia akan mengurangkan kalsium untuk melekat dekat kita punya saluran darah. Terutamanya saluran darah yang bawa darah kepada jantung kita. Kemudian kesihatan empedu, cerebrovaskular, contohnya Alzheimer, demensia, Parkinson. Sebab untuk penyakit Parkinson ni, ada dalam kajian dia cakap orang yang awal-awal ada simptom Parkinson ni boleh membantu kurangkan simptom dia. Ataupun orang yang nak elakkan diri daripada terkena Parkinson, boleh cuba untuk minum kopi dan juga teh. Sebab dia boleh merangsang kita punya sistem saraf. Okey. Tadi jadi untuk semua kesihatan dan juga penyakit-penyakit ni, apa bahan dalam kopi yang boleh membantu? Iaitu polifenol dan juga vitamin B. Kopi ni tinggi polifenol, antioksidan dan juga vitamin B. Untuk teh pula, teh ni mengandungi katekin dan juga L-theanine. Katekin dan juga L-theanine ni adalah antioksidan. Jadi dia boleh bantu untuk kurangkan penyakit kanser, melawan keradangan, kurangkan hormon kita punya stres dan melegakan kita. Dan yang terakhir, kesihatan usus. Kesihatan usus ni biasanya sangat sinonim lah dengan teh. Kita tahu kan kalau kita macam sakit perut, ciri birit, boleh cuba minum teh. Ni antara kelebihan-kelebihan dan juga manfaat teh. Okey, jadi tadi kita dah ceritakan sedikit tentang kopi, teh, apa sejarah penemuan dia, pengenalan sedikit. Kita nak masuk pada kita punya topik utama pada malam ni. Topik utama kita pada malam ni adalah minuman kesihatan Sibaktan. Semua minuman-minuman kesihatan Sibaktan yang berasaskan kopi dan teh. Iaitu Shaji Coffee, Intesti dan juga Defeat Tea. Kita dah cerita tadi tentang kopi dan teh kan?
sekarang ni kita nak cerita tentang produk ni, apa bezanya dengan kopi dan teh yang ada dekat luar sana. Apa kekuatan, apa kelebihan, apa keistimewaan dia. Kalau kita seorang peminum tegar, seorang peminum kopi tegar, seorang peminum teh tegar, kalau boleh, kita mestilah nak cari yang terbaik, yang berkhasiat. Betul tak? Jadi saya akan ceritakan khasiat-khasiat Shaji Coffee, Intas Tea dan juga Defeat Tea hari ini. Okay, jadi anda ni penggemar kopi tapi nakkan pilihan kopi yang lebih sihat. Kita nak contohnya macam nak kopi yang kurang gula, nak kopi yang mempunyai lemak yang sihat, ataupun anda mencari kopi yang berkhasiat. Maksudnya bukan sekadar biji kopi je ada dalam tu. Nak khasiat-khasiat yang lain. Ataupun anda mencari kopi yang tinggi antioksidan. Dan mungkin kopi yang boleh membantu untuk baiki sel dalam badan anda. Dan anda juga mencari kopi yang boleh bantu melancarkan peredaran darah. So, jawapan kepada semua soalan-soalan ni adalah Shaji Coffee. Okay, jadi cerita sedikit tentang Shaji Coffee pada hari ini. Dalam Shaji Coffee ni, selain daripada biji kopi iaitu Arabica dan Robusta, kita ada lagi 5 bahan-bahan lain. Iaitu ada fruktosa sibaton, serbuk rumput laut, krema kelapa, serbuk ekstrak sibaton dan juga flavonoid sibaton. Jadi masing-masing, kenapa kita gabungkan dalam kita punya Shaji Coffee, masing-masing ada manfaat dan juga fungsi masing-masing untuk berikan satu kopi yang masih lagi rasa enak tapi bernutrisi, berkhasiat. Okay, jadi Arabica dan Robusta, kita pilih dua-dua biji kopi ni untuk rasa dan juga bau. Kita nak ada rasa dan juga bau. Kemudian, kita nak satu pilihan kopi yang kurang gula. Kalau boleh, gula daripada dalam kopi tu datang daripada bahan yang semula jadi, iaitu fruktosa sibaton. Supaya kita punya gula yang tidak sihat tu, pengambilan gula yang tidak sihat tu makin berkurangan. Dan yang ketiga adalah serbuk rumput laut. Serbuk rumput laut ni, dia tinggi antioksidan untuk kurangkan segala penyakit yang saya sebutkan tadi. Okay, seterusnya adalah krema kelapa. Kalau dalam kopi-kopi yang lain, krema tu datang daripada haiwan. So, bila datang daripada haiwan, lemak-lemak tu susah untuk diuraikan oleh badan kita. Jadi, senang untuk lemak-lemak tepu tu berkumpul dalam badan. Bila krema kelapa ni, dia adalah pilihan yang lebih sihat. Sebab lemak tu lebih senang diuraikan oleh badan dan kurang penghasilan lemak tepu. Yang seterusnya adalah serbuk ekstrak sibaton. Kita tahu kan, dalam sibaton ada 428 jenis nutrien. Dan yang terakhir sekali adalah flavonoid sibaton. Flavonoid ni ada banyak fungsi. Dia boleh membantu untuk menurunkan 3 bacaan kita, antibakteria, anti-tumor dan sebagainya. Jadi, mungkin ada yang tertanya, boleh ke kopi ditambahkan dengan bahan-bahan lain ni? Kita masih lagi kedapatkan fungsi dia. So, jangan risau. Sebelum kita keluarkan produk kopi ni, of course SN1 dan juga kita punya laboratory kita akan membuat kajian. Sama ada pasti adakah betul kopi ni boleh berfungsi macam seperti yang dicakap oleh orang. Jadi kalau anda rasa macam masih ragu-ragu lagi, belum pernah cuba Shaji Coffee lagi, anda boleh kena cuba dulu, baru tahu apa dia punya kesan. Betul tak? Jadi manfaat-manfaat kopi ni berbanding dengan kopi dekat luar sana ada banyak. Ada 10 manfaat. Ada yang macam kita dah biasa dengar untuk kita tingkatkan kita punya tenaga, bagi kita kurang letih, kemudian tingkatkan kita punya metabolism. Tapi ada lagi fungsi-fungsi lain dalam Shaji Coffee. Contohnya, Shaji Coffee ni tinggi antioksidan dan juga anti radang. Maksudnya akan mengurangkan penyakit kronik dan juga bagi kita kurang lambatkan kita punya penuaan. Selain daripada tu, immunity, baiki kita punya sel, lancarkan kita punya peredaran darah, legakan tekanan, menggalakkan termogenesis. Termogenesis ni maksudnya nak bagi badan kita panas. Memanaskan kita punya badan. Meningkatkan kita punya fungsi kognitif. Kognitif tu kita punya otak. Dan juga membantu dalam pembakaran lemak. Bercerita tentang pembakaran lemak ni, bila kita minum kopi, tenaga akan lebih banyak digunakan. Jadi lemak akan lebih cepat dibakar.
Jadi cara penggunaan dan juga penyimpanan kopi ni, macam biasa kita tuang satu secet kopi dalam air panas. Kita tahu dalam kopi ada kafein kan. Jadi kita tetapkan maksimum 3 secet dalam sehari. Sebab apa? Dalam setiap secet saja kopi ni ada 100 mikrogram kafein. So kita punya maksimum kafein yang kita boleh ambil dalam sehari adalah 400. Sebab tu kita maksimumkan 3 secet saja. Jangan lebih. Okay, seterusnya. Anda mungkin ada masalah sembelit ataupun anda mencari satu minuman yang bagus untuk usus dan juga minuman yang boleh mengurangkan bau mulut. Selain daripada tu, anda mencari satu minuman yang boleh membantu kita punya kesihatan kulit. Kita nak di samping kita buat kita punya skincare, jaga kita punya tidur, mungkin kita boleh cuba satu minuman yang bagus juga, yang tinggi antioksidan untuk kita punya kesihatan kulit. Jadi jawapan kepada semua soalan anda ni boleh cuba Intesti. Okey, jadi ada 5 bahan dalam Intesti ni: daun sibaton, sutera jagung ataupun rambut jagung, hoton, aloe vera dan juga cendawan morel. Semua ni datang daripada sumber semula jadi, tak ada kesan sampingan yang memudaratkan, tiada pencemaran. Apa fungsi Intesti ni? First kali adalah untuk hilangkan kita punya bau badan dan juga bau mulut. Bau badan dan juga kita punya bau mulut. Kemudian nak kurangkan kita punya rasa panas dalam badan. Kalau ada ulcer ke dalam mulut, boleh bantu sembuhkan. Untuk kecantikan, immunity dan juga kurangkan masalah sembelit. Okay, selain daripada tu, kita tahu Intesti ni kan sejenis teh. So dia juga boleh kurangkan kita punya hormon stres kita dan juga melegakan. Dari situ dia boleh mengawal kita punya tekanan. Selain daripada tu, menormalkan kita punya libido, mengurangkan risiko kanser. So untuk risiko kanser ni adalah sebab Intesti ni tinggi antioksidan. Sebab itulah dia boleh mengurangkan risiko kanser dan juga kematian secara tiba-tiba. Cara nak ambil macam biasa, letak satu uncang dalam satu cawan, kemudian letak air panas. Boleh minum. Okey, yang seterusnya adalah mungkin anda mempunyai badan yang berisi dan juga lemak degil. Anda mencari satu minuman yang boleh membantu menurunkan berat badan anda. Dan sebenarnya bukan berat badan, yang lebih spesifik lagi adalah peratusan lemak dalam badan. Sebab kalau kita turunkan berat, kita tak tahu sama ada yang turun tu adalah air ke, kita punya otot ke. Jadi cari satu produk yang terbaik ataupun cara yang bagus untuk mengurangkan kita punya peratusan lemak. Bukan kita tak nak benda lain yang keluar. Okay, jadi cari satu minuman semula jadi yang tak memudaratkan kesihatan kita, datang daripada sumber semula jadi, iaitu minuman D-Fit Tea. Jadi hari ni nak perkenalkan D-Fit Tea kepada anda. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Kalau kita nak turunkan berat badan secara sihat, cuba cari produk yang betul. Produk penurunan berat badan yang sebenar. Contohnya daripada bahan-bahan yang sihat. Kalau dalam D-Fit Tea ni ada ekstrak herba Cina semula jadi, ada pengiktirafan GMP, dijamin selamat. Semua bahan-bahan dia memang membantu untuk menurunkan kita punya berat badan secara sihat. So ada 3 langkah pelangsikan. Kenapa 40 hari? Satu rawatan D-Fit Tea ni adalah mengambil masa 40 hari. Kenapa 40 hari? Untuk hari pertama dan hari ke-15 adalah untuk kita melembutkan kita punya lebihan lemak bawah kulit tu dan juga lemak pada organ. Kita lembutkan dulu. Step yang kedua, 16 ke 30 adalah kita nak oksidaskan lemak tu. Kita bakar dia jadi tenaga, kemudian kita singkirkan daripada badan. Yang ketiga, hari yang ke-31 hingga hari yang ke-40 adalah kita nak hasilkan satu selaput penghalang lemak. Supaya lemak tu tak terus diserap oleh badan. Jadi dalam D-Fit Tea ni ada 6 bahan, iaitu daun sibaton, ekstrak teh hijau, daun teratai, biji koits, biji kasia dan juga berry hotan. So selain daripada fungsi-fungsi dalam 3 step tadi, 3 langkah tadi, iaitu dia cuba lembutkan lebihan lemak, kita oksidaskan dia, kita bakar dia jadi tenaga, kita keluarkan.
dan juga yang terakhir sekali untuk menghasilkan selaput lapisan lemak. Selain daripada tu, fungsi DFIT ini adalah sebagai diuretik. Kita mengurangkan bengkak air sebab kadang-kadang berat badan kita ni tinggi ataupun kita bertambah berat disebabkan oleh air sebenarnya. Jadi kita keluarkan air daripada badan kita, kemudian rangsang perambasan asid perut. Bila asid perut lagi banyak, lagi cepat kita digest makanan. Kita nak lawaskan kita punya gastro usus, nak singkirkan semua toksin dan juga kawal kadar gula dan juga lemak dalam badan kita. Cara makan dia, ambil 1 sachet sehari, bacur dalam kap, air panas. Kita biarkan 1-3 minit, kita minum. So, kalau nak ulang semula gunakan satu uncang yang sama pun boleh. Sampailah kita habis minum dia punya teh tu. Jadi rawatan ni, macam saya cakap, satu rawatan nak ambil masa 40 hari. Kalau anda rasa anda ada masalah lemak degil, tuan-tuan dan perempuan rasa ada masalah lemak degil, badan berisi yang memerlukan rawatan yang lama, boleh cuba 3 ke 4 kali. Kalau anda rasa macam lemak tu dekat bahagian yang tertentu saja, boleh cuba 2 rawatan. Dan untuk orang yang nak kekalkan dia punya berat badan, nak maintain je, 1 rawatan dah cukup. Okey, yang terakhir sekali adalah kesesuaian masa. Okey, jadi untuk orang yang nak minum ketiga-tiga minuman ataupun produk daripada SN1 ni, jadi saranannya adalah Shaji Coffee kita minum pagi-pagi. Sebab apa? Kita ada setengah orang, dia punya caffeine tolerance tak tinggi tau. Kalau dia minum lewat nanti, dia akan start macam anxiety, badan jantung dia rasa macam berdebar-debar, kemudian dia cepat ada insomnia, tak boleh tidur malam. So kita galakkan minum pagi. Minum DFIT tengah hari sebab kita nak kurangkan penyerapan lemak tadi. Biasanya kita makan lunch heavy, betul tak? Tengah hari kita makan lunch heavy. Dan yang terakhir, intesti malam. Sebab intesti lebih kepada pemulihan, kita nak lawaskan kita punya usus untuk kesihatan kulit. So kita galakkan minum intesti malam kalau anda nak ambil ketiga-tiga bahan ni. Tapi kalau anda rasa nak minum salah satu pun dah cukup, kita pilih masa yang sesuai untuk anda. Okay. Jadi saya rasa sampai sini saja perkongsian saya. Saya harap ada info baru yang saya kongsikan pada malam ni. Kalau anda rasa info ni menarik, boleh kongsikan kepada kawan-kawan yang lain, semua kenalan. Jadi sampai sini saja perkongsian saya serahkan semula kepada Encik Zaidi. Terima kasih.